Jadi kita mengatakan bahawa cara atau persamaan bagi syaitan adalah untuk menimbulkan rasa tidak selamat dan kemudian dari situ dia akan memberi kamu jalan penyelesaian yang haram dari rasa itu. Jadi bagaimana dengan Adam AS? Apa yang telah berlaku kepada Adam AS? Apa yang telah mendorong Adam dan Hawa untuk makan dari pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pesan mereka untuk jangan makan dari? Dan ini sangat ketara kerana Iblis telah mencipta rasa tidak selamat pada Adam AS. Dan apakah rasa tidak selamat itu? Ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah. Tuhanmu tak larang salah seorang daripada kamu dari pokok ini melainkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui jika kamu makan dari pokok itu, kamu akan menjadi malaikat. Atau kamu akan menjadi dari kalangan khalidin dan kamu akan tinggal di syurga selama-lamanya. Jadi dia ni mewujudkan rasa tidak selamat ini bahawa kau tahu tak, kau akan meninggalkan jannah. Kau tahu tak bahawa kau akan diusir keluar? Kau tahu bahawa jika kau tak makan dari pokok ini, jika kau tak buat apa-apa pasal hal ini, maka habislah kamu berdua, terkeluar dari jannah dan sebagainya. Jadi Iblis telah menimbulkan rasa tidak selamat, ketakutan. Adam AS dan Hawa mula bimbang tentang diri mereka. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menghalang kita dari makan pokok tu ya? Oleh itu apa yang dilakukan oleh Iblis? Jadi ini adalah bahagian pertama persamaannya, mewujudkan rasa tidak selamat atau ketakutan. Apa perkara kedua? Jalan penyelesaian haram. Pilihan penyelesaian yang diberi adalah untuk jangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak cakap untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan doa engkau, keabadian di syurga, atau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kamu seperti malaikat ke atau sebagainya, atau beri kamu khuld, berikan kamu keabadian, atau beri kamu mulkan yabla, beri kamu kekuasaan atau harta benda yang tak akan pudar. Dia juga tidak pula berkata, pergilah kamu sembah Allah dengan lebih lagi, pergi buat doa lebih banyak. Tapi sebaliknya kan dia ni mempamerkan pilihan keingkaran. Dan dia menjadikan itu sebagai satu-satunya pilihan untuk Adam AS dan Hawa. Sekarang apa lagi dia buat? Wa qasamahuma. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia bersumpah kepada mereka berdua. Jelas syaitan tak ada apa-apa lagi yang nak dirugikan, jadi dia tidak peduli jika dia langgar sumpah. Dia bersumpah, qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Tengok ni sini. Sesungguhnya aku hanya cuba bagi kamu nasihat yang baik di sini. Aku hanya sedang bagi kamu nasihat yang ikhlas. Subhanallah, itulah kata-kata setiap syaitan dalam hidup kamu semua. Tengok, aku nampak kamu di sini. Aku hanya sedang usaha untuk menyenangkan kamu. Aku hanya sedang berusaha untuk jadikan segala benda lebih bagus untuk kamu. Aku tak dapat apa-apa keuntungan dari ini pun. Aku hanya bagi tahu kamu. Kamu kan kenal aku, kedudukan aku. Tapi untuk kau, aku bagi tahu bahawa aku hanya bagi nasihat je. Seterusnya dan sebagainya lah. Dan Adam AS dan Hawa, mereka kena game. Sekarang ada pula perbualan yang sangat berat berlaku antara Syith, Nabi Syith AS yang merupakan anak Adam AS. Dia bertanya kepada ayahnya, katanya, Ya abati, atasma'u lil syaitan wa ta'asi ar-Rahman. Wahai ayah, mengapa kamu dengar cakap syaitan dan ingkar kepada Maha Penyayang? Tak masuk akal. Mengapa kamu dengarkan syaitan ketika dia berkata, Inni lakuma laminan nasihin? Sememangnya aku adalah penasihat yang tulus kepada kamu. Kau tahu siapa Allah. Kau kenal Ar-Rahman. Adakah kamu akan dengar cakap syaitan dan ingkar kepada Yang Maha Penyayang? Dengar ni apa yang Adam AS jawab. Dia berkata, Wallahi ya bunai, aku bersumpah dengan Allah, wahai anakku. Ma zanantu an ahadan yuqsimu billahi kazibah. Aku memang tak menyangka orang akan bersumpah dengan nama Allah dan berbohong dalam masa yang sama. Ini sebenarnya adalah husnul zon yang dimiliki oleh Adam AS. Ingat, kita katakan syaitan telah su'al zon. Dia buruk sangka, menganggap buruk. Adam AS pula bersangka baik terhadap syaitan. Ketika dia berkata, aku bersumpah dengan Allah, Adam AS berkata, aku tidak menyangka bahawa sesiapa sahaja boleh bersumpah dengan nama Allah dan berbohong pada masa yang sama. Terdapat banyak faktor dengan Adam AS dan Hawa memakan dari pokok itu. Kebimbangan telah ditimbulkan. Penyelesaiannya dikemukakan dan yang memberikan penyelesaiannya menampilkan dirinya sebagai penasihat yang ikhlas. Kerana ketika seseorang sedang marketing kepada kamu, apa lagi yang mesti mereka lakukan? Mereka mesti kelihatan sah dan benar, bukan? Mereka harus mempamerkan dan menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang sungguh tulus dan ikhlas. Dan dia akan berkata, tengok,
ini untuk kebaikan kamu. Ini bukannya aku cuba menjanakan wang dari kamu. Ini bukannya aku cuba menjadi kaya dari kamu. Ini kerana kamu memerlukan produk. Bukannya aku perlu kamu beli produk ini pun. Jadi syaitan menampilkan dirinya sebagai penasihat yang amat bersungguh, sebagai penasihat yang ikhlas. Dan Adam AS dan Hawa, mereka kena game dari itu. Namun satu perkara yang membezakan kedua-duanya, ia sangat penting. Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa Adam AS berdosa kerana daya keinginan, dari daya keinginan yang sederhana. Itu adalah syahwah, itu adalah daya keinginan. Syaitan pula berdosa kerana sombong. Oleh itu Adam lebih senang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jika seseorang berdosa kerana daya keinginan, ia jauh lebih mudah untuk kembali kepada Allah. Tetapi jika seseorang berdosa kerana sombong, mereka lebih cenderung menjadi seperti syaitan dan menjauhi taubah. Menjauhkan diri dari membuat taubah dan mengekalkan jalan ingkar. Oleh itu, Allah Maha Tahu. Allah telah menciptakan kita dengan cara itu bahawa kita kadang-kadang akan jatuh pada daya keinginan kita. Tetapi pada dasarnya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera apabila itu berlaku, dan kita tidak akan membiarkannya berterusan, dan kita tak berterusan dalam keadaan ingkar. Dan juga kita tak akan biarkan rasa tidak selamat atau ketakutan kerana kebimbangan itu sentiasa wujud. Sebaliknya kita rasa selamat dan mengetahui, memahami bahawa Allah itu Maha Pengampun. Dan kita berterusan hingga ke akhir untuk mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala.